So hari ni minggu lepas dah habis dah redox, semua habis dah. Sempat lagi buat latihan buku teks semua. So boleh tengoklah video tu, cuma saya nanti akan post video pembetulan lah. Ada dua soalan tu saya tersilap. Ada dua soalan tersilap, nanti saya post yang video yang lain yang akan menerangkan kesilapan tu lah. Harap kita boleh buat pembetulan sama-sama lah. So hari ni kita akan further latihan lagi. Latihan berkaitan dengan elektrokimia saja. So saya harap pengoksidaan dan penurunan tu boleh tahulah dia punya maksud pengoksidaan tu apa, maksud penurunan tu apa kan, ejen pengoksidaan tu apa, ejen penurunan tu apa, dari segi oksigen, dari segi hidrogen, dari segi elektron dan dari segi nombor pengoksidaan tu. So saya tak mau ulang lah benda tu, cuma saya nak tekankan dekat sini adalah elektrokimia saja yang melibatkan redox. Okey, so dekat sini tajuk yang pertama yang saya nak buat latihan adalah pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. So dekat sini kita tahu pengoksidaan tu pembebasan elektron, manakala penurunan tu penerimaan elektron kan. So radas yang nak mengkaji fenomena pemindahan elektron ni kita guna tube U ni lah, dengan kehadirannya galvanometer ni. So kita ada dua elektrod karbon. Satu bahagian kita isi dengan ejen penurunan, satu lagi bahagian kita isi ejen pengoksidaan. So saya suruh hafal ejen pengoksidaan tu. Ejen pengoksidaan ada banyak kan. Satunya larutan kalium manganat 7 berasid, larutan kalium dikromat 6 berasid, hidrogen peroksida, air bromin, air klorin, air iodin. Okey, semua tu mesti kena ingat dalam kepala, sebab kita nak buat soalan ni dengan pantas lah. Sebab bila kita tengok saja TU ni tanpa kita merujuk jadual E0 ke apa, kita boleh tahu dah yang mana satu ejen pengoksidaan, mana satu ejen penurunan. So dekat sebelah sini adalah ejen pengoksidaan. So ini adalah ejen pengoksidaan, yang sebelah sini adalah ejen penurunan. Okey. So bila kita tahu mana satu ejen pengoksidaan, mana satu ejen penurunan, automatik kita boleh tahu mana satu pengoksidaan, mana satu penurunan. So yang ejen penurunan akan jadi pengoksidaan, manakala ejen pengoksidaan akan jadi penurunan. Sebab tu pentingnya kita tahu ejen pengoksidaan kita tu apa. Tak perlu hafal ejen penurunan, sebab bila kita dah tahu ejen pengoksidaan, dah kenal pasti ejen pengoksidaan, ejen penurunan tu automatik kita boleh tahulah. So dekat sini tulis setengah persamaan pada elektrod X. Elektrod X adalah pengoksidaan. So lagi sekali, pengoksidaan tempat nama elektrod tu adalah anod, manakala penurunan tempat elektrod tu nama dia katod. Sentiasalah, tak kisah dia elektrolisis ke, dia sel kimia ke, pengoksidaan anod, penurunan katod. So elektrod X ni maksudnya anod lah. So dekat anod kita ada ion Fe2+. So kita tak kisah tentang SO4 tu minus tu, sebab dia ion pemerhati saja. Yang terlibat dalam tindak balas redox adalah ion Fe2+. So Fe2+, dia akan jadi apa? So dia akan meningkatkan nombor pengoksidaan dia, sebab ni adalah tempat anod, tempat pengoksidaan. So dia akan jadi Fe3+ lah. Walaupun kita tak tahu dia nak jadi apa lepas tu, tapi kita boleh agak dah dia akan jadi Fe3+ lah, sebab dia akan meningkatkan nombor pengoksidaan dia daripada +2 dia akan jadi +3 lah, dia takkan jadi +4 kot kan. Selalunya daripada Fe kosong jadi +2, ataupun +2 jadi +3, ataupun terbalik, +3 jadi +2, ataupun +2 jadi balik kosong. Macam tu sajalah pattern kita. So kat sini kita nak balancekan elektron, kita kena letak dekat tempat yang lebih positif, iaitu di tempat Fe3+ ni lah 1 elektron. So yang ni adalah setengah persamaan dia dekat elektrod X. Dekat elektrod Y kita ada ion kalium dengan manganat 7. So siapa yang terlibat? Ion manganat 7 lah yang terlibat. So MnO4 minus dia akan berubah jadi Mn2+. Yang ni kena hafal lah, daripada MnO4 minus jadi Mn2+. So apa yang kita kena buat, kita nak kena balancekan ion pula atom. Mn ada 1 dekat sini, Mn ada 1 clear. So yang tak clear ni adalah O4 ni, ada 4 oksigen. So dekat sini kita kena tambah juga benda yang ada oksigen, tapi kita kena tambah air. So kalau kita nak balancekan oksigen, kita kena tambah air lah. Berapa banyak air? 4 air, 4 H2O.
Okey, so kita bila kita tertambah air, kita automatik tertambah hidrogen lah pula. So kita kena tambah sebelah sini benda yang mengalami benda yang ada hidrogen lah kan. So kita tambah berapa banyak hidrogen dah? 4 darab 2 8. So dekat sini kena tambah 8 H plus. Itu je dia punya convention dia. So kalau untuk oksigen kita kena tambah air, kalau hidrogen kita kena tambah H plus. So dekat sini kita tinggal nak tambah elektron. Dekat sini ada negatif 1 tambah positif 8, positif 7 lah sebelah sini. Yang sebelah kanan pula ada positif 2. So kita kena tambah elektron dekat kawasan yang lebih positif, iaitu dekat kawasan plus 7 tu. Berapa banyak? 5 elektron. Kenapa nak kena tambah 5 elektron? Sebab kita nak jadikan plus 7 ni jadi plus 2. So mestilah kita kena 7 tolak 5 kan, sebab elektron bermaksud negatif. So kita kena tambah 5 elektron dekat kawasan yang lebih positif. Okey. So itu untuk setengah persamaan. Kita tengok pula apakah jenis tindak balas. Elektron X tadi pengoksidaan, manakala elektron Y adalah penurunan. Okey, tuliskan persamaan ion keseluruhan. Kita kena tambah dua-dua atas ni. Cuma bila nak tambah, pastikan bilangan elektron kena sama lah. Bilangan elektron kena sama. So yang bawah ni elektron ada 5, yang atas ada 1 je. So yang atas kena darab 5. Baru kita boleh cancel elektron kita tu. So kita punya persamaan ion keseluruhan dia adalah 5 Fe2 plus tambah MnO4 minus tambah 8H plus jadi Fe3 plus 5 tambah Mn2 plus tambah 4H2O. Dia akan jadi panjang sikit lah kita punya persamaan dia. Okey, kenal pasti bahan yang dioksidakan. Bahan yang dioksidakan adalah ion Fe2 plus. Bahan yang diturunkan adalah ion MnO4 minus. Ejen pengoksidaan adalah ion MnO4 minus, ataupun better kita tulis nama bahan tu. Nama dia larutan kalium manganat 7 berasid. Walaupun tulis ion tu dah betul dah, tapi kita tulis je lah larutan kalium manganat 7 berasid. Manakala ejen penurunan adalah larutan ferrum 2 sulfat. So better macam tu. Nyatakan arah pengaliran elektron. Arah pengaliran elektron adalah tempat di mana pengoksidaan menghasilkan elektron kan, sebab dia akan membebaskan elektron. So dia mesti start daripada pengoksidaan dan akan pergi kepada penurunan. So dia start daripada anode pergi kepada kathod. So daripada X kepada Y, X kepada Y. So kita bolehlah nak tunjuk dekat gambar ni aliran elektron dia macam tu. Okey, nyatakan terminal positif, terminal negatif. Terminal negatif dulu. Terminal negatif adalah tempat penghasilan elektron. Tempat penghasilan elektron adalah kawasan pengoksidaan. Sebab pengoksidaan membebaskan elektron, maksudnya dia supply elektron lah kan. So dekat sini terminal negatif kita anode lah. Anode kita adalah X. So terminal negatif kita adalah elektrod X. Manakala terminal positif kita adalah elektrod Y. Okey, apakah fungsi asid sulfurik? Dia adalah untuk melengkapkan litar dan membenarkan aliran ion. Dia membenarkan aliran ion untuk melengkapkan litar. Kalau tak ada asid sulfurik ni, maka larutan ferrum 2 sulfat ni akan bercampur dengan larutan kalium manganat ni, maka berlaku tindak balas dekat bawah lah, bukan tindak balas ke atas. Tapi kalau kita separatekan dia, maka tindak balas dekat bawah ni tidak berlaku. Mana dia elektron hanya akan mengalir keluar melalui wayar. So dia tujuan dia yang itulah, dia nak mengasingkan dua larutan ni supaya tidak bercampur, dan juga yang paling penting tu dia melengkapkan litar lah. Okey, so kita try yang lagi satu ni. Okey, setakat ni
kita yang step pertama mesti kenal pasti bahan ejen pengoksidaan. So larutan A ni saya tulis larutan kalium dikromat 6 berasid. So larutan A ni adalah ejen pengoksidaan. Sebab kita kena hafal lah benda ejen pengoksidaan tu apa. Manakala larutan B ni mestilah automatik ejen penurunan, walaupun saya tak tengok apa benda larutan B tu. Tapi kita boleh check lah larutan B tu dia bagi kalium iodida, larutan kalium iodida. Okey, so dekat kawasan ejen pengoksidaan mengalami penurunan, manakala ejen penurunan mengalami pengoksidaan. So, kawasan yang mengalami pengoksidaan adalah anod, manakala penurunan adalah katod. Okey, tuliskan persamaan setengah persamaan pada elektron X. Elektron X penurunan. So, larutan A kita adalah kalium dikromat 6 berasid. Ion siapa yang terlibat? Ion dikromat 6 ni lah. Cr2O7 2- dia akan jadi Cr3+. Okey. Step pertama kita kena balancekan atom. Atom Cr ada 2, so kita kena letak 2 lah kat depan ni. Step kedua kita tengok oksigen. Oksigen kita ada 7. So nak balancekan kena tambah 7 air kat belakang. So kita dah tertambah hidrogen sebanyak 14. So kat sini kita kena tambah 14 H+. So tugas seterusnya kita nak balancekan elektron. So dekat sini ada 2- dengan 14 positif. So 14 tolak 2, 12 lah kan. So ada positif 12 dekat kawasan belah kiri. Sebelah kanan pula ada 2 darab 3. So positif 6 dekat kawasan belah kanan. So air kosong lah kan. So daripada 12 nak jadi 6, kita kena tambah elektron dekat kawasan yang lebih positif. So dekat kawasan yang 12 ni lah, tambah berapa banyak? Tambah 6 elektron. Sebab 12 tolak 6 jadi plus 6 lah. Okay, so settle untuk elektrod X. So elektrod Y pula. Elektrod Y kita adalah larutan kalium iodida. Siapa yang terlibat dalam pengoksidaan ataupun penurunan ataupun tindak belah redox ni? Iodida lah, ion iodida. I- dia akan jadi I2. Okey. So balancekan atom. Kat sini ada 2 ion, ada 2 ion pula, 2 iodida, maka I- kita kena 2 lah. Okey, so tinggal nak tambah elektron. Elektron kena tambah dekat kawasan yang lebih positif, iaitu sebelah I2. So tambah berapa banyak? 2 elektron. Okey. Apakah jenis tindak balas yang berlaku pada elektron X? Elektron X adalah penurunan, manakala elektron Y adalah pengoksidaan. Tuliskan persamaan ion keseluruhan. So kita kena combine setengah persamaan tu. Pastikan bilangan elektron kena sama lah. Dekat atas ada 6, dekat bawah ada 2. So yang bawah ni kena darab dengan 3 lah. So ni akan jadi 6, 3, 6. Baru kita boleh cancel elektron kita. Maka persamaan ion keseluruhan kita adalah Cr2O7 2- tambah 14 H+ tambah 6 iodida akan jadi 2 Cr3+ tambah 7 H2O tambah 3 iodin. Okey. Kenal pasti bahan yang dioksidakan. Bahan yang dioksidakan adalah ion I-. Bahan yang diturunkan adalah ion Cr2O7 2-. Ejen pengoksidaan kita adalah larutan kalium dikromat 6 berasid. Ejen penurunan kita adalah larutan kalium iodida. Okey. Nyatakan arah pengaliran elektron daripada pengoksidaan kepada penurunan, daripada anod kepada katod. So daripada Y kepada X. So kita bolehlah tulis lukis sikit dekat gambar tu. Nyatakan terminal positif, terminal negatif. Kita tengok terminal negatif. Negatif adalah tempat penghasilan elektron, iaitu di tempat pengoksidaan, di anod lah. So elektrod Y. Elektrod Y. Yang ni adalah elektrod X. Okey, apakah fungsi asid sulfurik? Sama macam tadi, melengkapkan litar dan membenarkan aliran ion. Okey. Kita tengok pula soalan yang seterusnya ini. Larutan A, larutan B. Larutan A adalah air klorin. Saya hafal air klorin adalah ejen pengoksidaan.
manakala larutan B adalah ejen penurunan. Okey, larutan B dia bagi larutan kalium bromida. Ejen pengoksidaan, penurunan. Ejen penurunan adalah pengoksidaan. Pengoksidaan adalah anod, penurunan adalah katod. Okey, tulis tengah persamaan elektron X. Elektron X adalah penurunan untuk air klorin. So start daripada klorin jadi Cl minus, balancekan atom ada 2, tambah elektron kat kawasan positif 2 elektron. Elektron Y adalah kalium bromida. So Br minus jadi Br2. Balancekan atom 2 Br minus, tambah elektron dekat kawasan yang lebih positif. Apakah jenis tindak balas berlaku pada elektron X? X adalah penurunan, Y adalah pengoksidaan. Samaan ion keseluruhan, kita dah tengok elektron sama 2 so terus je tulis Cl2 tambah 2 Br minus jadi 2 Cl minus tambah Br2. Kenal pasti bahan yang dioksidakan ion Br minus, bahan yang turunkan adalah klorin Cl2. Ejen pengoksidaan adalah air klorin. Ejen penurunan adalah larutan kalium bromida. Nyatakan arah pengaliran elektron daripada pengoksidaan kepada penurunan. So daripada Y kepada X. Boleh lukis sikit dekat gambar tu. Nyatakan terminal positif, terminal negatif. Kita tengok terminal negatif dulu. Tempat berlakunya penghasilan elektron iaitu pengoksidaan elektrod Y. Yang ini adalah elektrod X. Apakah fungsi asid sulfurik? Dia membenarkan aliran ion dan melengkapkan vital. Okey, yang seterusnya, bahan A adalah gas sulfur dioksida. Okey, gas sulfur dioksida ni tidak termasuk dalam senarai ejen pengoksidaan, tapi dia dalam ejen penurunan. Maka kita kena KIV dulu, kita tengok dulu larutan B. So larutan B adalah larutan hidrogen peroksida berasid. Yes, yang ni adalah termasuk dalam senarai ejen pengoksidaan yang saya suruh hafal. So kita tulis dulu ejen pengoksidaan dekat sebelah sini. Manakala A ni memang automatic ejen penurunan lah. So ejen pengoksidaan dia penurunan, ejen penurunan dia pengoksidaan. Okey, so pengoksidaan anod, penurunan katod. Okey, tulis tengah persamaan elektron X. Elektron X adalah gas sulfur dioksida ni. Gas sulfur dioksida dia akan jadi SO4 2-. Okey. So, kita nak balancekan oksigen dahululah. S sebab S nilai dia sama, oksigen dia ada berbeza kan. Sini ada 2, sini ada 4. So, kita kena tambah kat sini 2 air. Tambah 2 air. Sebab nak balance oksigen, kita kena tambah air lah. So, sekarang ni kita dah tertambah 4 hidrogen. So, dekat sini 4 H+. Okey. So dah balance dah semua, kita kena balancekan elektron pula. So dekat sini ada 2 minus, dekat sini ada 4 plus. So basically overall ada plus 2. So kita kena tambah elektron dekat sebelah sini lah kan. Sebab sini semua kosong. So tambah 2 elektron. Okey. So lengkaplah kita punya elektron X kita ni. Okey, elektron Y pula. Elektron Y adalah larutan hidrogen peroksida berasid H2O2, dia akan jadi H2O. Okey, so bila saya nampak ada single oksigen, kita kena doublekan dia. Okey, 2 kat sini maksudnya ada 4 hidrogen. So kat sini ada 2 saja hidrogen. So kita nak balancekan hidrogen, kita tambah 2 H+. Okey, ingat nak balance hidrogen kita tambah H+. So dekat sini balance dah lah semua sebab ada 4 hidrogen, 2 campur 2, lepas tu ada 2 oksigen, sini pun ada 2 oksigen. So tugas seterusnya kita nak tambah elektron dekat kawasan yang lebih positif. Saya nampak positifnya hanyalah sebelah sini saja, sebelah kiri 2 positif, so 2 elektron. Okey.
Apakah jenis tindak balas yang berlaku pada elektron X? Elektron X adalah pengoksidaan, manakala elektron Y adalah penurunan. Tuliskan ion keseluruhan, persamaan ion keseluruhan, bilangan elektron dah sama, 2 elektron, 2 elektron. Maka kita boleh tulis seperti yang kita dah tulis dah. SO2 tambah 2 H2O, lepas tu tambah H2O2 tambah 2 H plus akan jadi SO4 2- tambah 4 H plus tambah 2 H2O. Okey, so dekat sini belum lagi jawapan yang kita nak, sebab ada benda yang sama dalam dua-dua belah. Contohnya H2O, kat sini ada 2 H2O, kat belakang pun ada 2 H2O. So kita boleh potong, buang, dia cancel out. Lagi apa benda yang sama? H plus. Dekat sini ada 2 H plus, dekat sini ada 4 H plus. So kita boleh potong yang 2 H plus ni. Kat sini kita hanya buat 2 saja. Sebab 4 tolak 2 dapat 2 lah. So yang sebenarnya adalah persamaan ion yang sebenarnya adalah SO2 tambah H2O2 jadi SO4 2- tambah 2 H plus. Itu saja. H2O cancel out sebab dua-dua belah ada. H plus pula kawasan yang lebih menang, maka kawasan yang kurang potong, buang. So yang tinggal adalah 2 H plus dekat kawasan yang lebih. Okey. So bahan yang dioksidakan adalah H2 bukan H2, SO2. Yes, SO2. Bahan yang diturunkan adalah H2O2. Ejen pengoksidaan adalah H2O2. Ejen penurunan adalah SO2. Okey. Nyatakan arah pengaliran elektron daripada anod kepada katod, daripada pengoksidaan kepada penurunan. Kita boleh lukislah sikit elektron kita tu. So daripada X kepada Y. Nyatakan terminal positif, terminal negatif. Terminal negatif dulu. Terminal negatif tempat penghasilan elektron, iaitu di tempat pengoksidaan di anod elektron X. Yang ni adalah elektron Y. Apakah tujuan fungsi asid sulfurik? Dia membenarkan aliran ion untuk melengkapkan litar. Okey, setakat ni faham tak soalan tentang TU ni? Faham? Clear? So point dia dekat sini kena hafal ejen pengoksidaan. Bila hafal saja ejen pengoksidaan, boleh buat semua. Boleh buat semua, insya-Allah. Cuma setengah persamaan tu kena hafal lah. Rule dia yang pertama, balancekan atom, lepas tu balancekan oksigen dengan tambah air, dan balancekan hidrogen dengan tambah H plus. Last sekali baru balance elektron, tambah dekat kawasan yang lebih positif. Lepas tu nak tulis persamaan ion keseluruhan, pastikan bilangan elektron sama. Bila dah bilangan elektron sama, tambah macam biasa. Lepas tu kita check lagi sekali, kok ada benda yang sama dua-dua belah. Kalau benda yang sama dua-dua belah, kita cancel out dan tinggal dekat kawasan yang lebih. Contohnya tadi tu 4H plus dengan 2H plus, kita tambah, kita kekalkan dekat kawasan yang 4H plus tu, cuma kita cancel out 2, maka 4 tu kena potong 2 jugalah, tinggal 2. Okey, so